Berjuanglah, berkorbanlah, moga aman diterima Allah dalam ikatan Muslimin Malaysia. Kita sama-sama mendukung perjuangan Islam dan Melayu ini, yang mana tidak ramai ataupun tidaklah begitu kuat lagi suara orang Islam dan Melayu ini, walaupun hakikatnya kita ni penduduk yang majoriti. Ini nak ceritanya, saya baru pergi ke convention yang pada 8 Januari baru ni, convention Tanah Rizab Melayu. Satu convention yang dianjurkan oleh pembela, Pertuan Pembela Islam Pembela, yang dipengerusikan oleh Tuan Haji Aminuddin yang dulunya Presiden ISMA juga. Yang mana fakta yang menyedihkan di kalangan kita sendiri, yang kita duk berjuang menghadapi arus liberal ni, menghadapi arus modernisasi, menghakis jati diri orang Melayu ni, yang sampainya tahap Tanah Rizab Melayu pun sebenarnya dipermainkan, istilahnya. Saya istilahkan permainkan. Wasiat Raja-Raja Melayu, ada 7 wasiat Raja Melayu semasa merdeka tahun 1957. Itu salah satu daripadanya ialah 50% daripada keluasan tanah Semenanjung ini mesti menjadi Tanah Rizab Melayu. Keluasan tanah Semenanjung ada 12 juta hektar, ataupun 12, dekat 13 lah, campur Penang dengan Melaka. Tapi kalau todak Penang dengan Melaka ni memang ada 12 juta hektar. Tahun 2013 tinggal 31%, ada 4 juta tinggal. Sekarang ni tinggal 12% sahaja Tanah Rizab Melayu. Dia berkurang. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, berkurang. Apa maksud Tanah Rizab Melayu ni? Apa maksudnya? Sebenarnya signifikannya kepada kita ialah ini tanah kita. Dia zaman sebelum merdeka ni dia tidak ada istilah Tanah Rizab Melayu. Semua tanah memang tanah Melayu. Kan? Apabila kita merdeka, kita diminta oleh penjajah untuk berkongsi. Jadi kita berkongsilah tanah kita. Namun begitu, sultan-sultan kita dahulu memperjuangkan hak kita supaya tidak hilang. Yang dia melihat ke hadapan, yang melihat ke hadapan dan menjangkakan memang satu masa nanti dengan pelbagai kerenah bangsa-bangsa lain ini, mereka mesti akan hilang satu masa nanti. Maka dia wasiatkan paling tidak pun 50% lah, separuh lah daripada tanah ini mesti dirizabkan kepada orang Melayu. Maknanya tak boleh ditukar milik dengan mudah. Itu saya kata ini dipermainkan. Tetapi bulan Februari tahun lepas, kalau masih tuan-tuan saudara-saudari masih ingat lagi, kita pun ada bersuara waktu tu ISMA, 649 hektar tanah di Manjung, di Manjung diberikan kepada bukan Melayu, ditukar hak. Maknanya daripada Tanah Rizab Melayu jadi tanah yang bukan orang Melayu, bukannya tukar Tanah Rizab kepada tanah tu, bukan, terus diberikan kepada orang bukan Melayu. Ada memang kita bersuara waktu tu, dan memang kita minta Datuk Seri Menteri Besar untuk melihat perkara ni dengan serius. Yang mana ini satu pencerobohan kepada hak Melayu yang memang dah diceroboh sejak dulu dan makin lama makin berkurang. 12 juta hektar di Semenanjung ni bukan satu jumlah yang sedikit, besar kan. Maksudnya tanah ni asalnya tanah kita. Akhirnya pelbagai siri, contohnya yang dibuatnya adalah diletak projek pembangunan di situ. Kemudian dibuka tender. Siapa yang boleh dapat tender tu? Siapa yang mampu membangunkan, yang ada kuasa modal untuk membuatkan projek tu berjaya? Pastinya kebanyakannya orang-orang bukan Melayu. Dan Perak antara negeri yang paling sedikit ataupun paling besar perubahan Tanah Rizab Melayu tu kepada tanah bukan Melayu. Perak dengan Pahang, dua negeri di Semenanjung ni yang paling banyak signifikan perubahan Tanah Rizab Melayu tu kepada hak bukan Melayu. Saya dan saudari, ini sekadar berkongsi salah satu fakta yang mana inilah perjuangan yang kita lihat terpencil. Yang mana baru ni bila pembela buat convention tu, kita ISMA menyokong 100%, kalau boleh 200% kita nak sokong. Kerana ini suara yang kecil yang tidak dilaungkan dengan bersungguh. Padahal ini tanah. Bayangkan saudara-saudari, anak-anak, cucu, cicit kita nanti nak duduk di rumah yang kita nak beli tanah yang semua bukan kita punya. Kampung Baru ni orang kata klasik, nak cerita jauh sikit daripada kita. Kampung Baru klasik. Sampai sekarang berjuang mempertahankan lagi, walaupun tepi-tepi tu dah naik KLCC, Royal Selangor Golf Club, semua penuh tinggi. Tinggal kampung kecil tepi tu. Itu sebenarnya akhirnya kalau sikit demi sikit pembangunan, alasan pembangunan digunakan, ambil Tanah Rizab, ambil 12 hektar ganti 1 hektar. Itu yang berlaku sebenarnya. Ganti dalam atas, tapi ganti sikit-sikit.
Sebab tu dia kurang. Dan rasa mungkin benda-benda kecil-kecil lain, nama jalan tukar kan. Saya daripada Penang tadi turun kan, nama Penang, nama jalan kat Penang banyak dah tukar kepada nama-nama orang bukan Melayu, orang Cina kan. Nama bagan sendiri tukar kan. Jadi istilah-istilah tu sebenarnya orang generasi baru pun dah lupa bagan ni apa kan. Kat mana bagan ni? Jadi orang lama mungkin tahu kan, Tanjung ni kat mana kan. Jadi nama-nama ni sebenarnya signifikan. Yang tuan-tuan yang mungkin generasi baru tak perasan, kalau nak tahu nama asal tempat tu, tengok nama adun atau nama parlimen. Itu nama asal dia. Ada nama parlimen Batu tak ada? Sebab memang nama asal dia memang itu bagan. Jadi itu sebenarnya tidak boleh diubah sebab dia dipertahankan dalam perlembagaan negara, dalam parlimen. Dia tak diubah senang-senang. Tapi nama dekat negeri, setiap negeri bila dikuasai oleh negeri itu, kerajaan negeri diubah suka-suka. Tanah enactment tanah ni, walaupun dalam perlembagaan ada Tanah Rizal Melayu Perkara 89, dia dia diuruskan oleh kerajaan negeri. Maka negeri kalau dikuasai oleh majoritinya ataupun proksi bukan Muslim, bukan Melayu, maka dia akan diubah dengan sewenang-wenang. Saya rasa secara ringkasnya saya nak ceritanya itulah perjuangannya Isma Duk Pulun selama ni, memerlukan sokongan daripada anda semua, tidak kira mana-mana NGO. Yang penting Islam Melayu yang ataupun bersama dengan perjuangan Islam Melayu, ataupun paling tidak bersama dengan mendaulatkan perlembagaan Malaysia yang mempertahankan hak orang Melayu ni. Bersamalah kita untuk mendaulatkan Islam, mendaulatkan Melayu, dan bukan mengejar pangkat dan harta, bukan mencari uang kekayaan kan, demi berjuang untuk umat, demi mendapat redha ilahi. Itulah perjuangan kami di Ikatan Muslim Malaysia. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Kuala Kangsar. Semoga terus maju dengan dukungan NGO-NGO yang ada, insya-Allah. Kita bekerjasama, sepakat membawa berkat, insya-Allah, dan semoga Allah Taala memberkati perjuangan kita. Dengan itu saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjuang